melayan. Lupa nak Recall. rekod. Ya Allah. Aduh, sedap dah tu. Baru jalan. Bangunlah sahabat yang apa? Yang bersedia nak melayan tetamu Rasulullah. Dan bila balik rumah, adakah ada orang kaya? Dia balik rumah, dia pun tanya isteri dia, "Wahai isteriku, ada tak makanan?" Isteri dia kata ada, tapi cukup untuk anak-anak. So kalau makan untuk anak, maksud dia banyak ke sikit? Sikit lah makan untuk budak. Makanan untuk anak-anak je yang cukup. Maksud dia apa? Makanan untuk dia dengan suami dia pun tak ada. Ada makanan cukup untuk anak-anak je. Dan makanan untuk anak bukanlah banyak dia sikit. Maka suami dia pun kata, kita ada tetamu nak datang, masak, nanti bila anak tu lapar, lekakan dia sampai dia tidur. Tetamu masuk nak makan, tutup lampu, bagi dia makan. Maka para sahabat yang nak apa? Yang nak menjamu tetamu Rasulullah pun tak ada makanan juga, akan tetapi berusaha nak melayan tetamu sebab dia tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan solat dan juga zakat, Allah nak suruh bina apa? Bina kekuatan kumpulan ataupun kekuatan jemaah dulu. Sebab itu akhirnya akhirnya para sahabat ini, apa Allah sebutkan tentang sifat mereka? Kita lihat pada surah yang ke-48 ayat ke-29. Muka surat 515. Muka surat 515. Surah Al-Fathu. Nama surah pun surah pembukaan. Kota Mekah. Surah 48 ayat ke-29 ayat terakhir muka surat 515. Kita baca sebahagian saja daripada ayat yang agak panjang ini. Kita baca hingga sini. Saya katakan di sini. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kena unmute. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا عين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Terjemahan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka duduk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Baik, Allah sebut sifat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang bersama dengan baginda, iaitu para sahabat. Sifat mereka dua, asyidda' alal kufar, ruhama' bainahum. Sikap keras dan tegar terhadap orang kafir dan berkasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu umat Islam. Bagaimana boleh jadi sifat dia ruhama, sesama orang Islam itu penuh dengan kasih sayang dan juga belas ihsan? Dia kekuatan kumpulan yang telah dibina oleh Allah Azza wa Jalla di awal-awal Islam, itu dengan solat dan juga zakat. Sebab itu bila Islam dah ada pentadbiran, dah ada negara di Madinah
asas tu dah ada, kekuatan dalaman sendiri dah ada, kekuatan kumpulan jemaah tu dah ada. Sebab itu para sahabat ada tak yang di Mekah yang muhajirin itu jadi munafik? Tak ada. Sebab apa? Kekuatan dalaman tu dah ada. Kekuatan dalaman dah ada. So tak terpengaruh dengan apa je yang dibisikkan oleh orang-orang munafik yang mula timbul ketika di Madinah. Sebab apa orang munafik itu menjadi munafik? Sebab apa? Kerana dia tak boleh terima Nabi, tak boleh terima para sahabat yang datang ke Madinah. Sebab apa? Para sahabat orang luar. Mereka orang tempatan. Ada jawatan, ada kedudukan di negara Madinah itu. Tapi bila Nabi sampai, orang luar itu diangkat menjadi pemimpin, para sahabat itu dipersaudarakan dengan orang Ansar dan juga orang-orang yang ada kedudukan yang tinggi daripada kalangan Ansar. Akhirnya orang luar dapat apa? Dapat tempat, dapat kedudukan di Madinah. Sebab itu yang tak ada pada orang munafik apa? Kekuatan kumpulan itu tak ada. Kekuatan kumpulan berjemaah itu tak ada. Sebab itu dia tak ada rasa kasih sayang belas ihsan dengan muhajirin yang datang. Kerana dia tidak dibina awal dengan solat dan juga zakat ataupun infak itu. Maka kekuatan dalaman tak ada. Nak menghalau bisikan-bisikan daripada syaitan hingga timbulnya perasaan hasad dan juga dengki itu. Dan kekuatan kumpulan itu tak ada sesama Islam. Yang dia ada kekuatan kumpulan untuk nak mempertahankan dia punya tanah airnya ataupun bangsanya ataupun kabilahnya yang kita sebut dalam agama sebagai asabiyah. Asabiyah boleh tak? Tak boleh. Nabi kata siapa yang mati dalam keadaan ada dalam diri sifat asabiyah, sama ada dia nak mempertahankan kumpulan dia, nak mempertahankan tanah air dia, kan? Dia tak kisah tentang agama, dia kisahkan tanah air dia. Maka Nabi kata dia mati dalam cabang jahiliyah. Dia mati bukan dalam kalangan Islam. Maka itu yang tak ada dalam diri orang munafik. Kekuatan dalaman dan kekuatan kumpulan ataupun jamaah itu yang tidak dibina. Maka sebab Tanya itu, sikit, silakan. confuse lah sikit sebab kan orang Ansar kan baik apa semua kan. Betul. Jadi macam mana ada munafik pula yang dia orang ni? Ke bukan dari jenis kaum tu? Baik. Dia daripada kalangan orang-orang di Madinah. Kerana di Madinah itu ada sukunya yang besar adalah Aus dan juga Khazraj yang membentuk Ansar. Ada juga suku-suku ataupun kabilah-kabilah lain selain daripada Aus dan juga Khazraj yang ada di Madinah itu. Macam di Mekah kan dia ada banyak kabilah kan. Kita panggil Quraisy Mekah. Kan, tapi kan dia ada keluarga Abdul Muttalib, dia ada Bani Mudar, dia ada banyak bani, grup-grup tu. Bani kita ada apa? Ada Bani Hashim, kita bisa dengar kan? Bani Hashim ada, Bani Abdul Muttalib, kita ada Bani Mudar, ada Khuza'ah. Itu semua grup-grup di Mekah. Mekah. Yang kita panggil semua kafir Quraisy secara umumnya. Tapi dalam tu semua ada kabilah dia masing-masing. Maka yang antara kabilah-kabilah, suku-suku kaum yang berada di Ansar, inilah yang telah menjadi kumpulan daripada orang yang disebutkan sebagai orang munafik. Baik. Dalaman yang kuat dan dalaman yang bersih atau disebutkan hati. Ini yang pertama sekali yang Allah tekankan, yang perlu dibina. Atasnya apa? Kekuatan dalaman dan bersihkan hati. Itu pertama sekali yang difokuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana kalau dalaman itu tak bersih, dalaman itu tak kuat, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi susah untuk nak bekerjasama dalam satu kumpulan, dalam satu pasukan. Betul tak? Bila hati itu tak bersih, tak ada kekuatan dalaman, dia susah nak bekerjasama dalam jemaah, dalam satu pasukan, dalam satu kumpulan. Okay, itu dulu yang Allah bina dulu. Ketika di Mekah, Allah bina itu. Kerana soalnya adalah apa? Adalah hati.
Sebab itu kalau kita lihat perkara pertama sekali yang Allah lakukan kepada penghuni syurga. Kita lihat pada surah yang ke-15 ayat 45 hingga ayat 47. Pada muka surat 264. Muka surat 264 surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 45 hingga ayat ke-47. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. إن المتقين في جنات وعيون Udkhuluha bisalamin aminin. ادخلوها بسلام آمنين Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Terjemahan. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam syurga-syurga, yakni taman-taman, dan didekati mata air yang mengalir. 46. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Baik, Allah sebut pada ayat ke-45, Allah nak mulakan penceritaan tentang orang yang bertakwa. Setelah Allah cerita di atas itu tentang orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka Allah kata orang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah kata malaikat berkata kepada mereka udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam syurga. Masuklah. Dan perkara pertama yang Allah lakukan kepada para penghuni syurga, apakah dia? Allah sebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Dan kami cabut apa yang ada pada hati mereka itu perasaan hasad dengki. Sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra. Soalnya apa? Soalnya adalah hati. Maka bila dalaman itu bersih, mudah untuk nak bekerjasama dalam satu pasukan. Hingga para penghuni syurga pun perkara pertama yang Allah lakukan kepada mereka adalah cabut dulu daripada hati itu perasaan hasad dengki. Kasih bersih dulu hati. Bersihkan dulu hati. Dah bersih hati, barulah boleh mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan ataupun pelamin-pelamin di singgah sana, duduk di singgah sana. Baru boleh duduk depan-depan. Kalau tak buat itu dulu, mudah tak kita nak duduk berdepan-depan dengan orang yang mungkin kita tak kenal, ataupun ke kawan kita dulu kat dunia. Memanglah kawan kita, best friend kita, tapi ada waktu yang kita sakit hati tak dengan kita punya BFF tu. Ada waktu yang kita bergaduh, berselisih faham, kita sakit hati juga, walaupun dia BFF forever gitu. Dah siap sign surat dah, BFF, best friend forever, tetap juga akan ada perselisihan. So bila nak duduk depan-depan kat singgah sana tu, nak duduk bersembang-sembang, mudah tak? Kalau kat dalam hati itu masih lagi ada perkara yang tak settle, susah. Maka apa yang Allah buat? Allah bersihkan hati dulu. Batu baru boleh jadi bersaudara dalam suasana kasih mesra. Ayat dalam terjemahan sebutkan, duduk berdepan di singgah sana masing-masing, duduk buat apa? Bersembang-sembang. Bersembang-sembang tentang apa? Tentang keadaan dulu ketika di dunia susah payah. Bersembang-sembang tentang kawan-kawan dulu kat dunia. Ingat tak kita dulu ada kawan ni, baru teringat kawan ni. Oh, pilah jengah kejap kawan tu. Tak ada dalam syurga, kat mana? Kat dalam neraka. Pilah jengah kejap kawan tu dekat kat dalam neraka. Apa pertama sekali yang Allah buat? Dia bersihkan
dalaman dulu. Tujuannya apa? Untuk mudah nanti bila nak bekerja dalam satu pasukan. Baik. Begitu juga kalau kita lihat Allah ceritakan tentang as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mula-mula sekali masuk dalam agama ini. Allah sebutkan surah Taubah ayat ke-100. Saya bacakan saja. Surah Taubah ayat ke-100 muka surat 203 Allah kata wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada 3 golongan Allah sebutkan. Golongan yang apa? Golongan yang Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga. Siapakah dia? Allah kata as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yang pertama, wal ansar yang kedua, kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang datang selepas itu mengikut jejak langkah orang yang awal. As-sabiqun al-awwalun itu muhajirin dan juga ansar, orang yang menurut mereka dengan cara yang baik. Dalam waqiah ada kan Ustaz? Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dalam waqiah kan? Betul? Itu orang yang dulu-dulu pantas sekali masuk ke dalam syurga. Baik, maka dalam surah Al-Hasyr juga yang telah kita pelajari sebelum ini, Allah sebutkan 3 golongan juga. Pada ayat yang ke-8 Allah sebut tentang siapa? Kita lihat pada muka surat 546. Muka surat 546 Allah sebutkan juga 3 golongan. Pertama Allah sebutkan apa? Al-Muhajirin pada ayat ke-8. Allah sebut tentang Al-Muhajirin ayat ke-8. Ayat ke-9 walladzina tabawwa'ud dar. Ini siapa? Dalam terjemah letakkan siapa? Orang-orang Ansar. So ini golongan yang pertama Muhajirin, yang golongan yang kedua Ansar. Baik, tadi kita sebut ada berapa golongan? 3. Satu lagi siapa? Orang-orang yang datang selepas itu, yang mengikut mereka. Baik, kita baca ayat yang ke-10. Muka surat 547, surah yang ke-59 surah Al-Hasyr. Muka surat 547, surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya kena mute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Terjemahan. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Orang-orang yang datang, golongan ketiga, orang yang datang selepas dari Muhajirin dan juga Ansar. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampunkan mereka dan saudara-saudara mereka daripada kalangan orang yang telah dahulu beriman kepada mereka. Dan mereka berdoa agar Allah jangan jadikan dalam diri mereka itu ghillan, perasaan hasad, dengki dan dendam. Ada jumpa perkataan ghillan ini tadi? Ada.
Ada. Ada. Lillazi. Ayat tentang penghuni syurga tadi. Yang pertama sekali Allah buat wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Perkataan yang sama Allah gunakan, ghillin. Sini ghillan. Samalah, beza baris sebab kedudukannya itu yang jadikan barisnya beza. Rupanya sama, ghillin. Perkataan ghill. Perasaan hasad, dengki dan dendam. Orang-orang yang datang sebagai muhajirin dan juga ansar, itu yang mereka minta. Untuk apa? Bersihkan hati. Maka sebab itu soalnya adalah apa? Soalnya adalah hati. Itu pada suruhan awal yang Allah perintahkan agar bina dulu kekuatan dalaman dan bersihkan dulu dalaman dengan apa? Dengan solat dan juga zakat ataupun infak. Bila perkara ini telah terbina pada diri seseorang, maka mudahlah untuk nak membina kekuatan kumpulan pasukan ataupun jemaah itu. Ini dia punya teori. Praktikalnya telah dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita katakan dia adalah satu eksperimen, maka dia adalah satu eksperimen yang telah terbukti berjaya. Kerana buktinya ialah para sahabat telah melakukannya. Dan kita telah lihat bagaimana ia berada perkara itu, kekuatan dalaman yang ada pada diri para sahabat. Betapa kuatnya hingga mereka sami'na wa ata'na itu pada apa sahaja. Turun sahaja ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan sampai kepada tahap albir, kebaikan yang sebenar sehingga kamu berinfak dengan apa yang kamu paling cintai. Turun je ayat ni, apa jadi pada para sahabat? Baca sami'na wa ata'na. Apa yang dibuat oleh para sahabat? Mereka balik ke rumah, semua fikir, apakah dia perkara yang paling aku suka, aku cinta, aku sayang. Maka jadilah seorang sahabat yang apa, kisahnya kita pun pernah dengar, dia menginfakkan dia punya apa, ladang kurma dia yang dipanggil dengan nama Buraiha. Dalam tu adanya ladang kurma yang cantik, buahnya baik. Dalam tu ada mengalirnya anak sungai, dalam tu ada telaga perigi yang Nabi suka masuk dalam kebun tu untuk minum dan rehat-rehat sebab dia cantik. Miliknya adalah Talha bin Zubair. Dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, aku dengar Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan dapat capai tahap kebaikan yang sebenar sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka ini ya Rasulullah, kebun ladang Buraiha yang paling aku cintai, aku infakkan kepada Allah dan juga Rasul. Ayat berapa tadi saya Ustaz? Ya. Lantanalul tu. Lantanal itu pada surah Al-Baqarah. Yalah, macam pernah dengar, tapi kat mana? Kita selalu dengar ayat itu. Ayat yang surah Ali Imran ayat ke-92. Surah yang ketiga ayat yang ke-92. Berapa kali kita dah lalu ayat ni? Sekali, dua kali, tiga kali. Setiap kali khatam memang akan lalulah. Kan? Dia surah Ali Imran, surah yang ketiga. Kalau orang pada mula awal Ramadan mula nak baca Quran, mula mengaji, dan selalunya dia akan terkandas pada nak sampai tengah-tengah Ramadan tu. So dia mesti akan dah lalu dulu ayat ni. Walaupun dia tak khatam Ramadan tahun tu, tapi dia mesti akan dah lalu pada ayat ni. Dan dah berapa kali dalam kehidupan kita, kita telah menginfakkan apa yang kita paling sayang sekali setelah membaca ayat ini. Lepas baca ayat ini, kita sebut tak sami'na wa ata'na. Lalu kita pun cari apa yang paling kita sayang dan kita cinta, lalu kita infakkan. Adakah pernah dilakukan? Maka itu perkara yang kita nak melihat bagaimana kekuatan dalaman yang ada pada para sahabat, yang dalamnya itu telah bukan saja kuat tapi telah bersih daripada cinta kepada dunia. Sebab itu kita pun tengok jadi pelik pada sahabat bagaimana infak mereka itu boleh infak sampai apa? Sampai berjuta-juta ringgit nilai infaknya itu pada sekali punya peperangan. Bukan dalam keseluruhan kehidupan dia.
Sekali punya perang tu boleh infak ratus ribu, boleh infak juta sekali punya perang. Bukan seluruh sepanjang kehidupan dia Allah bagi 50, 60, 70 tahun tu diinfakkan ratus ribu ataupun juta, tak. Hanya dalam satu perang tu je. Infakkan puluh ribu, ratus ribu, juta yang diinfakkan. Kenapa? Kekuatan dalaman itu dah ada. Bersihnya dalaman itu daripada cinta kepada dunia. Maka bila setiap orang dalam pasukan ataupun kumpulan itu telah kuat, maka kumpulan itu akan jadi kuat, tak? Jadilah kumpulan itu satu kumpulan yang kuat, satu jemaah yang kuat. Sebab itu para sahabat zaman mereka dan juga pada zaman para sahabat selepas itu adalah zaman kegemilangan yang sangat gemilang. Hingga kan pada zaman Umar Al-Khattab disebutkan dalam riwayat, kalau kapal orang Islam tengah lalu di laut dan waktu itu gereja nak bunyikan loceng dia, maka gereja akan apa? Berhenti tak bunyi. Berhenti, dia tak bunyikan. Gereja tak akan bunyikan dia punya bunyi loceng. Sebab apa? Dia bimbang mengganggu orang Islam tengah nak lalu. Kenapa? Kerana izzah, kemuliaan, kekuatan yang ada dalam diri orang Islam hingga terjemur dalam kumpulan itu. Maka agama yang lemah sekarang ini, adakah disebabkan agama itu yang bermasalah? Tidak. Agama ini lemah disebabkan kerana penganutnya sekarang ini yang lemah, yang tidak ada kekuatan dalaman, hingga jemaah itu ataupun kumpulan itu tidak ada kekuatannya. Orang mudah untuk nak menginjak-injak agama ini ataupun orang Islam sekarang ini, dan orang Islam yang lain tak buat apa benda pun. Yang mampu nak mengambil tindakan tak buat apa benda pun. Hanya duduk sahaja. Dan tak dan pun nak buat apa. Kadang tak ambil tahu, kadang tak tahu pun apa yang jadi kepada saudara-saudara Muslim dia yang lain. Kenapa? Kerana dalam itu tak bersih, dalam tu tidak ada kekuatan. Jadi dua perkara ini penting, tak? Sebab itu dalam Quran, awal-awal itu kita jumpa dalam aqimus solah wa atuz zakah. Dalam Quran banyak Allah akan sebut wa aqimus solah wa atuz zakah. Penting tak dua perkara ini? Perkara yang sangat penting kalau nakkan sesuatu keluarga itu berjaya, nakkan suatu komuniti, masyarakat, suatu syarikat, organisasi, satu negara itu nak berjaya, diperlukan kepada dua perkara ini yang dibina dulu dalamannya daripada awal. Kalau dalam organisasi itu mula-mula masuk kerja, ini dulu kena tekankan. Kena tekankan ini dulu. Barulah syarikat atau organisasi itu boleh akan jadi kuat. Dalam keluarga, ini dulu kena tekankan. Solat dan juga belajar untuk berinfak. Anak-anak nak infak, nak zakat tak sampai lagi. Belajar untuk berinfak. Dalam setiap duit raya yang dapat, kena tanamkan bahawa kena infak pada setiap duit raya tu. Bila nak keluar rumah, pastikan anak-anak bawa duit. Kenapa? Kerana nanti nak singgah solat dekat surau ataupun masjid, nak bagi apa? Nak bagi infak dalam tabung. Kena didik, bina kekuatan dalaman dan nak bersihkan dalaman itu daripada apa? Cinta kepada dunia. Ini anak-anak daripada kecil dah diterapkan dengan kecintaan kepada dunia. Daripada kecil dah tunjukkan dah, besar nanti nak kerja apa? Kena kerja ni sebab apa? Gaji dia besar. Sebab apa? Best tak kalau boleh beli ni? Best tak kalau ada ni? Menanamkan apa? Kecintaan kepada dunia. Solat tak apalah dulu, kecil lagi. Tak boleh nak paksa-paksa, kesian. Kesian anak tu nak solat. Nak kejut subuh solat, kesian. Tapi pergi sekolah kejut tak? Kejut. Hari cuti kesian nak kejut solat subuh. Tapi kalau hari cuti itu tuition, kejut tak anak tu? Kejut. Maka hilang kekuatan dalaman yang ada pada diri. Baik. Solat dan juga zakat. Ini dua perkara yang Allah sebutkan. Sementara nak tunggu keputusan atau perintah daripada Allah, nak tunggu next punya arahan, Allah suruh fokus pada solat dan juga zakat. Solat dan zakat, kedua perkara ini berkait dengan apa? Berkait dengan masa. Untuk solat, kita ada selang masa
dekat. Untuk zakat, Jauh. selang masanya Tahun. jauh. Baik. Solat selang masanya dekat, zakat selang masanya jauh. Tetapi zakat bila dah cukup haul dan juga nisab, boleh tangguh tak? Tak. Tak boleh tangguh. Once dah sampai kena terus buat. Maka itu yang Allah sebutkan pada ayat ke-110 ni, Allah sebutkan selepas itu. Selepas Allah kata wa aqimus solah wa atuz zakah, Allah kata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Soalannya ialah bila akan dapat balasan? Bila kita akan dapat balasan? Allah kata apa juga kebaikan yang kamu buat, maka kamu akan dapat balasan dia. Bila akan dapat balasan? Esok, lusa. Nanti nun di akhirat sana baru dapat balasan. Tak ada dia dapat hari ini kan. Esok dah dapat dah. Lusa dah dapat dah balasan dia. Tak ada. Balasan itu dapat nanti di akhirat. Maka dia berkaitan dengan apa? Nak mendapat balasan ini. Dia juga berkaitan dengan masa. Nak dapat balasan itu dia perlukan, nanti kena tunggu. Kena ada tempoh masanya itu. Tempoh menunggu itu. Tempoh menunggu itu ada. Dia tak dan tu dia terus dapat. Baik. Maka Allah nak mendidik apa? Pada diri orang beriman ketika itu. Allah nak didik agar apa? Jangan tergesa-gesa. Apa? Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa nak sangat melawan Yahudi dan juga Nasrani, nak berperang. Jangan tergesa-gesa. Dalam nak meminta, dalam nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan apa? Jangan tergesa-gesa. Dalam nak melihat hasil pada apa yang sedang kita usahakan, jangan apa? Jangan tergesa-gesa. Bagikan tempoh masa itu kena ada. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Dia nak anak dia lah. Berapa ala arsy. Ya. Berapa lama? Ben. Mana tu? Sekejap. Ni adik ayah ada cucu. Kalau kita lihat apa dia, kita lihat pada surah yang ke-7 ayat ke-54. Surah 54. Ya, surah ke-7. Surah 7 ayat 54. Antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Okey, kita ambil surah yang biasalah. Kita ambil surah Sajdah. Sajadah. Surah 32 ayat 4. Baik, ini saya bacakan saja. Surah Sajdah ayat ke-4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Terjemahan, Allah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keridhaan. Allah ciptakan langit dan bumi dalam Arabnya sittati ayyam, 6 hari. Terjemahan diletakkan 6 masa. Tapi teks Arabnya sittati ayyam, maksudnya 6 hari. Baik, soalannya ialah
Bukankah Allah boleh jadikan langit dan bumi ini dalam satu hari? Bukankah Allah mampu nak ciptakan langit dan bumi ini dalam satu hari? Ya. Tapi kenapa Allah pilih untuk jadikan langit dan bumi dalam 6 hari? Sedangkan ia boleh diselesaikan dalam masa 1 hari sahaja. Nak mengajar manusia jangan tergesa-gesa. Nak mengajar manusia masa itu. Bagi masa, give time. Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu mendesak. Sesuatu itu perlu dilakukan dengan sempurna, dengan yang terbaik. Dan nak lakukan dengan sempurna dan terbaik itu perlu kepada apa? Perlu kepada masa. Sedangkan Allah mampu nak jadikan dia dalam 1 hari. Tak sampai 1 hari. Sekelip mata Allah boleh jadikan langit dan juga bumi. Akan tapi Allah pilih untuk menjadikan dia sittati ayyam, dalam 6 masa. Maka Allah nak mengajar kepada manusia, jangan tergesa-gesa dalam nak melakukan sesuatu. Jangan tergesa-gesa dalam nak mendapatkan sesuatu. Dan secara umumnya dalam kehidupan ini, jangan tergesa-gesa. Allah sebutkan, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Allah suruh solat, Allah suruh zakat. Dan apa je kebaikan yang kamu buat, kamu akan dapat balasan pahalanya nanti di sisi Allah. Tapi balasannya bila akan dapat? Di akhirat. Allah nak suruh sabar. Dan menghadapi orang bukan Islam, sabar dulu. Akan ada masa yang sesuai. Doa nak minta akan kaya, sabar dulu. Allah akan bagi masa yang sesuai. Doa minta Allah keluarkan daripada ujian dan juga musibah, sabar dulu. Allah akan keluarkan bila masanya itu sesuai. Betul Allah kata, hatta ya'tiyallahu bi amri. Hingga nanti Allah sampaikan dia punya perintah dia, arahan dia. Selepas itu nak buat apa? Dan kita nak kena buat apa? Allah kata, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sebab itu solat dan zakat kedua-duanya berkaitan dengan masa. Kenapa Allah sebutkan, Allah tekankan tentang jangan tergesa-gesa ini, give time. Kenapa? Kerana sifat manusia itu disuka dengan apa? Dia suka dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang segera. Betul tak? Ada lah, mi segera semua. Betul tak? Kalau makan, kita suka makan yang apa? Segera. Yang fast. Yang fast food itulah yang paling kita suka. Kita lihat pada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat ke-20, pada muka surat 578. Muka surat 578. Surah Al-Qiyamah, surah 75, ayat yang ke-20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Terjemahan. Ayat yang ke-20. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai. Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu. Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Perkataan digunakan di sini adalah al-ajilah. Maksud al-ajilah apa? Maksudnya adalah segera. Kan kalau kita lihat pada ayat yang sebelum itu, muka surat sebelum itu, Allah sebutkan pada ayat yang ke-16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala. Ain, jim, lam dia punya root dia. Apa maksud lita'jala? Janganlah engkau wahai Muhammad janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendak cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu
menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Dita'jal, nak cepat. Sama dengan ayat yang ke-20, Allah kata, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sudahlah wahai manusia, kamu ni memang suka kepada benda-benda yang cepat-cepat. Makanan nak yang cepat, kaya nak cepat, apa minta nak datang tang tu juga. Doa nak minta makbul tang tu juga. Suka yang cepat. Sebab itu skim cepat kaya tak pernah habis dalam dunia ni. Sebab apa? Manusia memang suka perkara yang cepat. Maka Allah ingatkan, jangan apa? Jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu buat, itu semua nanti kamu akan dapat balasannya nanti di akhirat. Sedangkan sifat manusia itu dia suka nak tergesa-gesa. Sebab tu ramai orang yang dia solat juga, dia infak juga, tapi dia buat untuk akhirat ke untuk dunia? Allahu a'lam. Dia buat solat duha sebab apa? Dia infak sebab apa? Kalau masuk dalam kursus atau seminar bisnes yang diajarkan, memang dia akan sebut dua benda. Solat duha jangan tinggal, infak jangan tinggal. Untuk apa? Untuk nak murah rezeki, bisnes maju, nak cepat kaya. Ini magnet rezeki. Kenapa nak benda yang cepat? Maka dia buat untuk apa? Untuk dunia ke untuk akhirat? Untuk dapatkan kesenangan di dunia. Akan dapat tak? Akan dapat. Akan tetapi Allah ajarkan dalam ayat yang ke-110 ni, Allah kata apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah suruh solat, Allah suruh berinfak. Tapi Allah kata, kat mana dia dapat balasan tu semua? Nanti tunggu di akhirat. Jangan tergesa-gesa nak dapat balasannya itu ketika di dunia. Jangan tergesa-gesa. Baik, kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Kita akan sambung sikit lagi pada minggu hadapan dan kita akan masuk pada ayat yang baru, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'.